ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. الدرس الأول. Saya baca kemudian ikut sama-sama ikut. Ad-darsul awwalu. Oh, ada yang berdengung, mungkin berdekatan handphone kan? Kalau ada dua handphone tu memang dia berdengung sikit tu. Kalau ada dua handphone yang buka sama, memang dah boleh tu. Kena pakai earphone lah. Salah satu, kalau ada handphone yang berdekatan dua, satu tu pakai earphone, tutup dia punya suara. Supaya dia tidak supaya dia tidak double lah. Okey. Sekali lagi, ad-darsu al-awwalu. Kalau kita baca sambung ad-darsul awwalu. Kalau kita baca satu-satu, ad-darsu al-awwalu. Maksudnya pelajaran yang pertama. Okey, pelajaran yang pertama adalah berkaitan hadza. Okey, berkaitan hadza. Apa maksud hadza? Hadza maksudnya ini. Okey, hadza adalah isim isyarah. Hadza adalah merupakan isim isyarah. Isim isyarah lil qarib. Kita sudah pernah belajar sebelum ini isim isyarah lil qarib. Apa maksud isim isyarah lil qarib? Kata nama yang menunjukkan isyarat yang dekat. Kita sebut inilah, kita tunjuk yang dekat, ini. Kalau jauh, itu. Itu pelajaran yang kedua, zalika. Pelajaran yang pertama ni hadza. Okey? Dan hadza ini adalah untuk lelaki lah, untuk lelaki. Okey. Gambar yang pertama, hadza baitun. Okey, sekali lagi, marratan tsaniyah, hadza baitun. Okey. Yang kedua, hadza masjidun. Okey, yang ketiga, hadza babun. Okey. Seterusnya, hadza kitabun. Okey, seterusnya, hadza qalamun. Ada yang baca qalamun, itu salah. Yang betulnya qalamun. Sekali lagi, hadza qalamun. Okey. Hadza miftahun. Miftahun. Okey, bagus. Seterusnya, hadza maktabun. Okey, hadza sarirun. Okey, yang terakhir, hadza kursiyun. Kursiyun ataupun kursiun. Mana satu yang betul? Kursiyun. Ada sabdu di atas ya tu sebenarnya ada sabdu, tapi di dalam buku tu dia tidak tulislah.
Tapi kita kena tahulah ada sabdu kursiyun. Kursiyun. Okey, jadi saya tidak terjemah sebab ini semua sudah tahu arti dia, sebab artinya mengikut gambar lah. Sebelum kita pergi ke muka surat seterusnya, kita minta seorang-seorang lah baca. Boleh? Siapa yang mau baca dulu? Boleh. Siapa mau baca dulu? Ada yang mau baca dulu? Hajalah. Baca. Baca semua. Atau 3 dulu lah. 3. Seorang baca 3. Satu orang. Boleh? Seorang-seorang baca kuat-kuat lah supaya semua boleh dengar. Kalau ada salah kita boleh sama-sama perbetulkan. Okey, siapa? Haja kah? Haja dululah. Ini Ustaz. Ya, yang di atas tu hadza baitun, rumah, masjid dan pintu tu. Baca yang 3 tu saja dulu. Hadza baitun. Okey. Hadza masjidun. Okey, bagus. Hadza Babun. Okey, seterusnya siapa? Kak Dayang lah. Ada yang bertanya, Ustaz di mana mau beli kitab ni? Kitab ni di order, beli di Shopee pun boleh. Ataupun ada PDF dia, boleh photostat sendirilah. Okey. Ada PDF dia, di dalam grup tu pun ada dibagi oleh Akhi Ridwan, kan? Akhi Ridwan ada bagi tadi PDF dia, boleh print sendiri kalau ada printer lah, ataupun photostat, kan? Macam mana lah. Untuk permulaan boleh, ataupun kalau ada di handphone boleh buka di handphone jugalah. Boleh tengoklah untuk sementara waktu. Tapi kalau mau beli lagi baguslah. Tapi mungkin kena tunggulah, mungkin seminggu begitu baru sampai, kan? Order di Shopee. Kalau siapa biasa Shopee atau Lazada kah, kan? Macam-macam lah. Tulis saja sana Durusul Lughah, Durus Lughah Arabiyah. Durus Al-Lughah Al-Arabiyah. Tulis saja, kalau ada nampak gambar dia itu sama macam kitab kita ni, belilah yang itu. Okey. Ada yang jual satu jilid. Ada jual yang satu jilid tu dia sudah ada 3 jilid dalam satu jilid. Okey, macam yang kami punya buku ni warna kuning, kan? Yang ada beli buku warna kuning, dia sudah 3 jilid dalam tu terus. Okay. Tapi ada lagi versi yang terbaru sebenarnya. Kalau ada orang yang beli, dia ada 4 jilid. Ada tambahan. Jilid yang keempat tu untuk yang baru punya. Artinya ada tambahan. Itu mantap lah sudah tu kalau belajar sampai jilid 4 tu. Okay. Kita belajar 1 pun belum habis lagi. Okay. Seterusnya, Kak Dayang boleh baca sambung 3. Yang kedua di tengah-tengah tu. Hadza kitabun. Okay, bagus. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Okay. Miftahun. Miftahun. Okay. Bagus. Alhamdulillah. Seterusnya. Siapa lagi? Kak Wan. Bolehkah? Saya Ustaz. Siapa? Okey. Kak Ji. Yang baris yang terakhir. Okey. Okey, kursiyun. Okey. Semua ni kita sudah belajar dan artinya pun masing-masing sudah tahulah. Maksudnya ini rumah, ini masjid, ini pintu, ini buku, ini pen, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini katil. Hadza kursiyun, ini kursi. Okey, kita pergi ke muka surat seterusnya. Muka surat 6. Okey, muka surat 6 ini adalah pertanyaan.
pertanyaan, atau dalam bahasa Arab dipanggil sebagai istifham. Okay? Istifham. Istifham ni adalah pertanyaan lah. Okay? Persoalan. Ismun istifham, kata nama yang menunjukkan pertanyaan. Biasanya ma, apa, madza, apakah, limadza, kenapa, kaifa, bagaimana, kam, berapa, apa lagi, limadza, kenapakah, apa lagi ya, dan seterusnya lah, mata, bilakah. Ada banyak, ada lebih kurang 10 kalau tidak silap saya, ada 10 adatul istifham, yaitu pertanyaan lah. Okay, kata nama menunjukkan pertanyaan. Jadi di sini mudah saja, ma istifham di sini adalah ma li ghairil aqil, untuk yang tidak berakal. Yang berakal digunakan man. Man untuk yang berakal. Man, siapakah? Man tu siapakah? Sekarang ni ma dahulu. Ma hadza, ma hadza. Okey, cuba ikut sama-sama. Ma hadza. Ma hadza. Okey, ma hadza artinya apa ini? Okey, apa ini? Okey. Seterusnya ma hadza. Ma hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Okey, dalam tulisan hadza tu biasa orang tulis, kalau tulis Arab kan hadza begitu, dia tidak ada ha alif. Memang ha, lepas tu zal, lepas tu alif. Cuma di antara ha dengan zal tu ada alif kecil sebenarnya. Okey, ada alif kecil. So tu dibaca hadza, bukan hadza. Dia baca hadza, panjang ma hadza. Tapi dalam tulisan jangan kita tulis ha alif. Jangan tulis ha alif besar, alif kecil tu. Alif kecil saja, atau tidak payah tulis alif tu pun tidak mengapa. Difahami sudah. Orang Arab sudah tahu. Memang dibaca hadza. Okey? Hadza, okey, seterusnya ahadza baitun. Hadza baitun. Okey, ahadza baitun. Hadza baitun. Apa artinya di depan tu adalah adakah? Pertanyaan yang apabila dijawab maka jawapannya antara dua. Apa dia? Naam ataupun la. Naam atau la. Jadi ahadza baitun. Ahadza baitun, jawabnya naam, hadza baitun. Naam, naam, hadza baitun. Naam artinya iya. Iya, ini rumah. Okey, dia merujuk kepada gambar lah, gambar yang di sebelah kiri itu. Okey, seterusnya ma hadza. Ma hadza. Hadza qamisun. Hadza qamisun. 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 Qamisun artinya kemeja, baju kemeja lah. Okey. Jadi apa ini? Ini baju kemeja. Ahadza sarirun. Ahadza sarirun. La, hadza kursiyun. La, hadza kursiyun. 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 Okey. Jadi ahadza sarirun, adakah ini? Sarirun apa arti dia? Katil. Di muka surat sebelum ni ada gambar sarirun ya. Jadi dia tanya, adakah ini sarirun, katil? Maka jawabnya tidak. La, tidak. Hadza kursiyun, ini kursi. Kursi itu artinya kita sebut dalam bahasa Melayu, kerusi itu dari bahasa Arab lah, kursi. Okey. Ahadza miftahun. Ahadza miftahun. La, hadza qalamun. La, hadza qalamun. Okey. Ahadza miftahun artinya adakah ini kunci? La, tidak. Ini pen. Hadza
qalamun. Okey, so yang terakhir sekali di bawah sekali. Ma hadza Ma hadza hadza najmun. hadza najmun. Okey, bagus. Siapa lagi yang belum baca tadi? Boleh baca. Kak Wan. Dibaca satu gambar tu saja. Satu bahagian lah. Ma hadza Okey. hadza baitun. Seterusnya ahadza. Hadza baitun. Na'am, hadza baitun. Okey, bagus. Okey, artinya paham lah sudah. Tahu sudah arti dia. Seterusnya siapa lagi? Siapa nih Ridwan? Anak Ridwan nih? Zafran. Zafran. Okey, Zafran. Boleh baca di bawah tu yang gambar baju. Boleh. Okey, cuba baca. Ma hadza Okey. hadza qamisun. Okey, bagus. Okey, ma hadza qamisun. Apa arti dia? Cuba bagi arti dia. Apa Hmm. ini baju kemeja? Okey, ini baju kemeja. Bagus. Alhamdulillah. Seterusnya siapa lagi ya? Siapa lagi yang belum ada baca? Ada lagi 3 orang. Siapa lagi ya? Khairul Izam ni siapa? Khairul Izam. Adakah Khairul Izam? Abu Athawri siapa? Khairul Izam ada Ustaz, tapi ramai sangat orang ni. Oh, ramai orang kah? Ya, ramai. Ramai ya? Abu Athawri? Bolehkah? Boleh baca? Saya ikut nama yang ada di sininya. Tertinggal. Kita sekarang di muka surat 6. Okey, muka surat 6. Mahada. Ada buku Khairul ada buku? Belum. Ustaz ada. Ada. Abu Athawri belum dapat. Tapi ada PDF dia ada. Tak apa, follow je. Okey, tak apalah. Okey, kita pusing baliklah kalau begitu. Hajah lah, Hajah. Hajah Kiraman. Kursiun ya, betul. Okey, artinya adakah ini katil? Okey. Okey, tidak, ini kursi. Okey, bagus. Okey. Seterusnya Kak Dayang. Hadza miftah. Kasih jelas sikit di depan dia. Ahadza. Hadza miftahun. Okey. La. Hadza qalamun. 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 Okey. Artinya? Adakah ini kunci? Okey. Tidak. Ini pen. Okey, bagus. Okey. Adakah ini kunci? Tidak, ini pen. Okey, seterusnya yang terakhir. Di bawah sekali. Siapa lagi? Ridwan. Okey, Ridwan teruskan. Okey. Artinya? Okey, ini bintang. Okey, bagus. Seterusnya muka surat yang seterusnya, muka surat 7. Okey, tamrin. Okey, tamrin ni artinya latihan lah. Okey, latihan. Jadi latihan ni bolehlah seorang-seorang baca ma hadza, lepas tu bagi jawapan berdasarkan gambar. Okey, siapa seterusnya? Kak Ji. Adakah?
Ada. Oke, gambar kunci. Ini sudah belajar aja sebenarnya. Oke. Terus baca. Oke, hadza miftahun. Oke, bagus. Seterusnya, Kak Wan. Oke, hadza kitabun. Oke, bagus. Terusnya siapa nih? Zafran. Oke, hadza qalamun. Oke, bagus. Macam yang lain tadi lain. Oke, seterusnya siapa lagi? Semua sudah. Pusing balik. Haja. Oke. Oke, hadza babun. Oke, hadza babun. Oke. Oke, ini pintu. Oke, bagus. Alhamdulillah, ada arti dia sekali. Oke, Kak Dayang. Ma haza? Haza baitun. Oke, bagus. Seterusnya, siapa lagi? Ridwan. Oke, kursiyun. Oke, mana baca betul lah? Kursiyun kah kursiyun? Sebenarnya dua-dua pun boleh. Ya, dua-dua pun boleh. Sebab memang ada kalau kita dengar tilawah Quran, memang ada qari yang jenis baca dia tekan. Contoh iyyaka na'budu. Ada yang baca iya, ada juga yang iya, dia hanya kasih lama saja. Sebenarnya boleh, dua-dua pun boleh. Tiada masalah lah, dua-dua pun boleh. Oke, seterusnya tamrin ats-tsani. Latihan yang kedua. Yang ini adalah pertanyaan yang jawabannya mesti na'am ataupun la. Oke? Pertanyaan yang jawabannya mesti na'am ataupun la. Soalan yang pertama, ahadza baitun? Siapa yang mau jawab? Terus dia jawab. Saya. Oke, jawab. Baitun. La. Hadza masjidun. Oke, hadza la hadza masjidun. Oke, bagus. Siapa tu? Siapa tu Ridwan? Zafran. Zafran kata? Oh, Zafran. Oke. Zafran. Sebab tadi ingatkan ada dua pula nih Suharni di sini. Oke. Yang seterusnya, ahadza miftahun. Ahadza miftahun. Siapa mau jawab? Teruskan jawab. Sedap ya. Oke. Kaji. Hadza miftahun. La. Hadza qalamun. Oke, la hadza qalamun. Oke, bagus. Seterusnya, gambar baju. Ahadza qamisun. Kak Dayang, boleh jawab? Ahadza qamisun. Naam, hadza qamisun. Oke, hadza. Kasih jelas sikit tu. Jangan adza. Hadza. Naam, hadza qamisun. Oke, bagus. Hadza qamisun. Oke, seterusnya terakhir. Kak Wan. Kak Wan lah kali ya. Hadza najmun. Naam, hadza najmun. Oke, bagus. Oke, seterusnya tamrin ats-tsalits. Tamrin ats-tsalits, latihan yang ketiga. Oke, tamrin ats-tsalits, tamrin latihan yang ketiga. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Iqra, baca dan tulis. Maksudnya tulislah. Kalau siapa yang ada buku, boleh tulis masing-masing lah. Ya, boleh tulis masing-masing di buku masing-masing. Tapi saya ingat ini yang pernah buat sudah dulu, tidak apalah. Tidak perlu lagi tulis. Cukup kita baca sahaja. Oke. Kita pusing balik.
Siapa mau baca? Yang ni maksudnya kita latihan membaca tanpa baris. Okey, latihan membaca tanpa baris. Mungkin boleh Zafran. Okey. Hadza maktabun. Okey, bagus. Bagi erti dia teruslah. Ini buku. Okey, bagus. Seterusnya hadza di sebelah dia. Baca 3 terus. Hadza masjidun. Okey, bagus. Okey, ini masjid. Qalamun. In pen. Okey, ini pen. Okey, bagus. Baris yang kedua. Seterusnya siapa mau baca? Kadayang. Hadza sarirun. Okey, bagus. Artinya? Ma hadza. Kalau boleh bagi arti terus Kadayang. Oh, bagi Bagi arti terus. ini hadza sarirun. Okey. Ini katil. Okey. Ma hadza, apa ini? Okey. Hadza kursiyun. Ini kursi. Okey, bagus. Okey, seterusnya baris yang ketiga. Siapa mau baca? Atau saya sebut? Kawan. Hadza baitun. Artinya adakah ini? La hadza masjid. Okey. Ma hadza. Okey. Hadza la. Ada miftah. Maka ini Okey. Mungkin saya tidak berapa dengar, mungkin ada macam putus-putus tadi, tapi mungkin sudah okey. Alhamdulillah. Okey, jadi itu adalah latihan yang ketiga. Jadi mudah saja. Oleh kerana saya ingat hampir semua sudah belajar kan. Kecuali ada 2 orang yang mungkin ada yang belum ada buku. Mungkin kalau dapat sediakan buku lah. Kalau ada ada PDF pun boleh juga rujuk. Okey. Kalau boleh kelas ni kita jangan malu-malu lah. Semua kena bersuara lah kan. Kalau kita mau supaya lebih ingat cepat kita cepat ingat, kita kena baca. Kita kena membaca supaya sebutan kita betul dan kita juga cepat mudah untuk kita ingatlah. Macam mana kita menghafal Al-Quran, kita kena membaca, begitulah juga kita menghafal bahasa Arab ni. Selain itu kita kena menulislah supaya kita dapat melatih tulisan. Okey, seterusnya harap-harap boleh ikut semua. Seterusnya man hadza, ini pelajaran yang baru bukan pelajaran baru. Masih dalam bab yang sama tapi dia masuk bab yang kecil yang barulah. Okey, yang tadi apa ini, sekarang ni man hadza, siapa ini. Man ini adalah persoalan untuk yang berakal. Istifham lil aqil, untuk yang berakal. Maksudnya untuk manusia lah. Untuk manusia, untuk apa lagi? Untuk jin yang berakal, Jadi haiwan tidak termasuk. Haiwan tetap pakai ma juga. Okay, walaupun haiwan ada yang pintar kan, macam anjing, tapi tetap juga tidak digunakan man. Tetap digunakan ma. Okey, man hadza, boleh ikut sama-sama. Man hadza. Hadza tabibun. hadza tabibun. Okey. Okey, man hadza, siapa ini? Hadza tabibun, ini tabib. Doktor ya. Bahasa orang dulu-dulu dia sebut tabib lah, kan? Sekarang ni dia sudah guna bahasa Inggris. Doktor itu daripada bahasa Inggris. Tapi orang Arab pun guna juga doktor. Seperti penulis kitab ni, buku ni, Dr. Fa Abdul Rahim. Dia panggil doktor juga, sebab orang Arab kalau doktor di depan dia ada doktor, itu biasa merujuk kepada doktor PhD lah. Kita pun guna doktor untuk PhD juga. Doktor yang mengobat penyakit pun doktor juga. Jadi kita pun dah tahu doktor apa.
Kan? Jadi kalau bahasa Arab mau panggil dokter senang aja panggil tabib. Tabibun. Dia dokter. Jadi sudah maklum lah maksudnya dokter yang perubatan tuh. Seterusnya man hadza? Man haza. Hadza waladun. 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 Apa arti waladun? Anak lelaki. Ya, anak lelaki. Dia punya sinonimnya ataupun dia punya kata seertinya sama dengan ibnun. Ibnun. Okey. Ibnun tu waladun lah juga. Biasa kita sebut nama kita lelaki kan. Nama fulan bin. Ibni. Dialah tu bin. Kalau perempuan binti. Kan bintun. Bintun. Okey. Tapi kalau pakai waladun, waladatun. Untuk perempuan waladatun. Nanti kita masuk perempuan juga. Okey, untuk sekarang ni waladun artinya anak lelaki lah. Anak lelaki. Man hadza? Man haza. Hadza talibun. Haza talibun. 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 Okey, talibun artinya apa? Artinya pelajar. Artinya pelajar ataupun murid. Murid pun boleh, pelajar pun boleh lah, orang yang belajar lah. Seterusnya ahadza waladun? Haza waladun. La hadza rajulun. La haza rajulun. Okey. Ahadza waladun, adakah ini anak lelaki? La, tidak. Hadza rajulun, ini lelaki. Rajulun artinya lelaki. Kalau orang Arab, di tempat orang Arab lah, kan? Itulah cara pakaian kanak-kanak, dia pakai kopiah. Orang dewasanya biasa pakai imamah. Pakai serban yang dia letak begitu tu. Orang dewasa biasa begitu. Ini di negara Arab lah. Kalau di tempat kita, wallahu alam lah. Macam-macam lah jenis fashion dia kan. Okey. Ada persoalan setakat ni? Tiada? Okey, kita pergi ke muka surat 10. Seterusnya. Ma hadza? Hadza masjidun. Masjidun. Okey, kalau kita baca masjid pun betul juga. Okey, hadza masjid boleh. Cuma kenapa kita baca masjidun? Kerana kita dalam proses belajar, kita kena tahu dia punya baris di belakang dia. Kita kena tahu baris di belakangnya. Untuk proses belajar ni kita kena tahu apa baris di belakang dia. Jadi yang sekarang ni masih baris depan lah. Nanti akan datang kita akan jumpa ada baris bawah, ada baris atas. Kenapa dia boleh berubah baris? Nanti akan ada sebab-sebabnya lah yang pernah kita belajar juga, tapi insya-Allah kita akan ulang balik jugalah. Okey. Jadi secara asalnya berbaris hadapan, berbaris dhammah. Dhammatain. Okey, atau dhammatan. Baris depan adalah asal sesuatu. Apa-apa juga isim mesti asal permulaannya adalah berbaris depan. Kecuali ada faktor yang menyebabkan perubahannya, barisnya berubah, barulah dia akan berubah. Nanti kita akan masuk pelajaran yang seterusnya yang barisnya berubah. Okey, sekarang ni masih baris depan lah. Jadi kita baca hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Siapa masih ingat apa arti tajirun? Peniaga. Ya, pedagang, peniaga, penjual, dan seterusnya, businessman. Ya, tajirun. Hadza kalbun. Apa arti kalbun?
Anjing dalam gambar tu dia cuma bagi gambar gitulah, dia potong kepala sebab tu makhluk yang bernyawa. Sebab dia dilukis. Lukisan ni ada larangan, Nabi melarang kita melukis gambar yang bernyawa. Gambar yang bernyawa tidak boleh dilukis sempurna lah. Jadi caranya macam itulah, dia putuskan kepala dia kasih kabur-kabur sikit lah. Itu untuk mengelakkan daripada ataupun dalam rangka mengikuti hadis Nabi lah. Ahadha kalbun. Hadza kalbun. La, hadha qittun. La. Hadza kittun. Qittun. Qittun. Dalam tu tiada sabdu kan? Kita yang letak sendirilah. Asalnya ada sabdu. Jadi adakah ini anjing? Tidak. Ini qittun. Bahasa Inggris kitten. Qittun ni kucing lah, kucing. Seterusnya hadza himarun. Hadza himarun. Ini himar keldai. Ahadza himarun. Hadza himarun. La, hadza hisanun. La. Hadza hisanun. Bagus. Wa ma hadza. Wa ma hadza. Siapa tahu apa arti wa di depan dia tu? Dan. Wa tu artinya dan. Dan apa ini? Hadza jamalun. Hadza jamalun. Jamalun. Apa arti jamalun? Unta. Bahasa Inggrisnya camel. Jamal. Dekat-dekat kan? Jamal. Camel. Jamal. Tapi nama orang tu Jamal. Dia ada alif. Ini Jamal. Pendek saja. Kalau nama orang tu ejaannya jim, mim, alif, lam. Biasa nama orang Jamaluddin. Bukan Jamaluddin. Jamaluddin tu macam unta agama lah pula. Kalau Jamaluddin artinya kecantikan agama. Itu arti dia. Seterusnya. Muka surat 11. Ma hadza. Ma hadza. Hadza dikun. Hadza dikun. Man hadza. Man hadza. Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. 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 Apa arti mudarrisun? Cikgu lelaki. Cikgu lelaki, betul. Kalau perempuan mudarrisatun, tambah tak marbutah sahaja. Jadi yang terakhir. Ahadza qamisun. Ahadza qamisun. La, hadza mindilun. La. Hadza mindilun. Hadza mindilun. Artinya ahadza qamisun. Adakah ini baju kemeja? Jawabnya la, tidak. Hadza ini mindilun, sapu tangan. Ini sapu tangan. Setakat ini semua boleh faham? Faham? Senang jangan? Semua ada gambar, ada panduan juga. Jadi kita pergi kepada tamrin di bawah ni, bacalah. Seorang-seorang baca dan bagi erti terus. Iqra waktub, baca dan tulis. Nombor 1. Siapa mau baca? Haja. Zafran kah? Haja dulu baca. Apa arti dia? Ma hadza. Hadza qalamun. Apa ini? Ini pen. Bagus. Seterusnya siapa? Zafran. Hadza kalbun.
Nah, artinya? Ini anjing. Okey, bagus. Ini anjing. Kalbun, ka. Jangan baca qa. Jangan qalbun. Qa tu, kalau qalbun artinya hati. Kalbun artinya anjing. Okey. Nombor 3. Seterusnya. Kadayang. Man haza? Hmm. Haza tabibun. Okey, artinya? Siapa ini? Okey, bagus. Ini doktor. Okey, bagus. Ya, man hadza, siapa ini? Ini doktor. Nombor 4, seterusnya. Siapa? Siapa lagi? Kawan. Saya. Kawan nak? Haza. Nomor 4 ke Ustaz? Nombor 4. Haza. Haza jamalun. Okey. Artinya? Ini unta. Okey, bagus ha. Hadza jamalun. Sambil-sambil kita ingatlah terus. Kita hafal terus dia punya perkataan ni. Nombor 5, seterusnya. Kaji. Adakah? Ahadza qalbun. Ahadza qalbun. Kalbun. Ahadza Kalbun. kittun. Kalbun. La. Ahadza kittun. Okey, bagus. Artinya? Qalbun. Anjing. Adakah Hmm. ini anjing? Okey. Ya, ini kucing. Okey, ini kucing. Hadza qittun. Okey, nombor 6. Zafran. Ahadza rukun. Hmm. Nah, adakah ini ayam? Okey. Iya. Iya, okey, bagus. Nombor 7. Apa? Hajah. Adakah ini Baca dulu. sanun? Hisa, bukan hisa. Hisa. Hisanun. Haza iswadun. Okey. Adakah ini kuda? La haza himarun. Tidak. Ini keldai. Okey, bagus. Okey. Bagus. Yang ke-7. Seterusnya. Siapa lagi? Kadayang. Yang ke-8. Ke-8. Yang ke-8. Okey. Minta maaf, tersalah. Nombor 8. Haza mindilun. Okey. Ini sapu tangan. Okey, ini sapu tangan. Nombor 9. Bagus. Siapa lagi? Zafran. Ahadza waladun. Hmm. Nah, adakah ini anak laki? Okey. Ya. Iya. Okey, adakah ini anak lelaki? Iya. Nombor 10. Kawan. Man haza? Hmm. Haza rajulun. Okey. Siapakah ini? Ini lelaki. Okey, bagus. Okey. Mudah saja. Jadi kita selesai pelajaran yang pertama untuk hari ini. Pelajaran yang pertama. Okey. Jadi kita boleh buat kalau siapa yang rajin mau tulislah, kan? Kalau enggak pun sebab saya paham juga sebelum ni ada yang masing-masing pernah sudah tulis. Adakah yang buku dia masih ada dengan saya? Belum dikasih balik lagi. Macam ada rasanya di sekolah, kan? Ataupun saya sudah pernah bagi, saya pun dah ingat lah. Okey. Kalau ada yang ada dengan saya, tiada sudah bagi semua, kan? Okey. Sudah ada dua-dua. Ada, alhamdulillah. Jadi masing-masing kalau rajin boleh tulislah sebagai latihan penulisan. Sambil-sambil kita tulis, sambil-sambil kita ingatlah. Jadi untuk minggu ini kita pelajaran 1 dahulu. InsyaAllah minggu hadapan kita akan pergi kepada pelajaran yang kedua. Oleh kerana kebanyakan kita sudah belajar, saya ingat mungkin kita laju-laju sikit lah. Minggu depan tengok bergantung dengan kefahaman. Kalau sekiranya ada yang masih belum faham, baru kita slow-slow sikit lah. Okey, setakat ni ada persoalan? Semua boleh faham? Semua boleh ikut? Boleh. Boleh, saya boleh
Okey, boleh alhamdulillah. Yang belum ada buku, kalau boleh minggu depan kena ada buku lah. Okey. Kena ada buku supaya mudah untuk kita belajar. Jadi semua kena ikut bacalah. Semua kena ikut sama-sama membaca. Tak boleh malu-malu. Ya. Ada juga yang tidak ikut nih, saya rasa. Sebab ada yang tidak, macam saya ingat tadi si Azmi, dia bilang dia tak pandai guna Google Meet. Nanti saya cuba kontak dia nanti. Cuba ajar-ajar dulu dia macam mana. Dia tak pandai guna Google Meet, dia bilang. Patutlah saya tengok dia macam tiada pun masuk. Kah ada dia masuk sekarang? Tiada kan? Macam tiada si Azmi. Masuk Ustaz. Adakah dia? Si Dilima mau ikut tadi, tapi dia kata tak dapat masuk. Tidak dapat masuk? Iya. Oh, ini si Ridwan yang kena kasih Ridwan kena alo. Tiada yang masuk Ustaz. Tiada masuk. Oh, okey, tak apalah. Oh, dia dapat kali. Dia kena cuba lagi. Kalau tidak dapat, beritahu cuba lagi sampai ada orang tekan admit masuk, baru dia boleh masuk tuh. Kalau dia tunggu tiada orang masuk, dia keluar, tidak dapatlah, dia kena cuba lagi. Cuba sampai dia berjaya masuklah. Kecuali lah mungkin dia internet slow, mungkin jugalah. Iya. Kalau internet tidak kuat pun mungkin juga. Sebab kalau basic saya rasa tidak dapat. Internet basic tidak dapat tuh. Mesti mau kurang-kurang mau kena ada dalam 100 MB saya rasa. Kalau ada 100 MB dia beli. Kalau Digi itu ada kan yang RM1, 1 jam. Kalau yang Digi. Jadi bolehlah dalam masa 1 jam ni belajar bahasa Arab. Okey, berbalailah untuk 1 hari. Okey. Jadi cukup dahulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan pada pelajaran yang kedua. Ini ulang kaji je ni sebenarnya. Kan semua pun sudah belajar. Mudah-mudahan kita terus istiqamah lah. Saya jugalah mudah-mudahan terus istiqamah untuk sama-sama kita dapat mengadakan kelas kita ni lagi setiap hari Isnin insya-Allah. Sebab Isnin ni adalah kalau dulu-dulu biasa saya kuliah di UMS. Tapi sejak dari ada ni memang lama saya tak pernah datang sudahlah. Jadi memang saya ada kekosongan. Cuma antara maghrib isya tu macam biasalah ada kuliah maghrib di masjid. Biasa kami atur untuk tu kuliah tu sajalah. Jadi lepas isya insya-Allah boleh. Cuma biasalah isya kalau lambat mungkin lambat sikitlah. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaatlah untuk pelajaran kita pada hari ini. Yang baik datang dari Allah, yang lemah dari saya sendiri. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian saya dalam pengajaran kita pada hari ini. Barakallahu fiikum barakallah. Jadi kita sudahi kelas kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama.